أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir kita, mantan Nazir kita, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kabupaten Sepat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hadis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam perkara kita mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar belajar tentang faraid dan ajarkan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, aku manusia biasa yang akan wafat dan ilmu juga akan hilang. Dengan apa? Dengan kematian orang yang memiliki ilmu. Maka akan berlaku satu ketika di akhir zaman nanti pertelingkahan, pergaduhan sesama saudara kerana berebut tentang pusaka. Ini yang Nabi SAW risaukan 1400 tahun dahulu. Nabi risaukan tentang kita, berkait tentang faraid. Maka perintah Nabi belajar dan ajarkan. Kita dah tahu dan dah belajar, ajarkan kepada keluarga terdekat kita, isteri kita, anak-anak kita di rumah. Dan mudahan perjumpaan kita juga mendapat dikira sebagai amal ibadah, yang mana kita akan bawa ni bersama-sama bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 102, jenis-jenis pembahagian pusaka. Pembahagian harta pusaka dalam Islam mempunyai dua jenis. Pembahagian maknanya daripada harta pusaka, bagaimana Islam mengagihkan harta tersebut kepada waris melalui dua cara ataupun melalui dua jenis, iaitu yang pertama pembahagian secara fardu.
Dan yang kedua, pembahagian secara asabah. Nanti kita akan masuk lebih terperinci apa dia yang dikatakan pembahagian secara fardu. Al-fardu, pembahagian secara fardu ialah pembahagian yang telah ditetapkan oleh syarak kepada ahli waris. Bahagian-bahagian ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kebanyakannya, dan ditentukan juga oleh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian ini adalah tetap dan tidak boleh diubah sama sekali, kecuali pada masalah roh, yaitu penambahan bahagian, dan juga pada perkara al, yaitu pengurangan bahagian. Nanti kita akan masuk dalam tajuk khusus berkenaan dengan roh pada muka surat 233 dan berkenaan dengan al pada muka surat 226 nanti. Selain daripada dua permasalahan ini, perkiraan faraid itu mesti dengan kaedah dua jenis ini. Yang pertama fardu dan yang kedua asabah. Bila kata fardu, ianya ketetapan langsung dari Allah, boleh dikatakan hampir keseluruhan ditentukan langsung oleh Allah, dan ada sedikit dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikat kesemuanya daripada Allah, kerana apa yang dikatakan diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari Allah. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata, melainkan setiap apa yang keluar daripada mulut baginda merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fardu tadi maknanya apa? Lihat nota kaki di bawah 102. Makna perkataan fardu pada bahasa Arab ialah waktu, atau dalam bahasa lain diberi makna sebagai bahagian dan ukuran. Dalam konteks faraid, bila dikatakan fardu merujuk kepada bahagian ataupun ukuran. Maknanya bahagian setiap waris itu dah difardukan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami 1/2, kadang-kadang 1/4, isteri 1/4, kadang-kadang boleh jadi 1/8. Ini fardu yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 103. Bahagian-bahagian yang telah ditetapkan, al-furudul muqaddarah, ini mempunyai 6 bahagian sahaja. Yang ini yang tercatat dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun nanti kita akan jumpa lagi ada pecahan-pecahan yang wujud tambahan selain daripada yang 6 ini. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam 1/6. Bila kata 6 bermakna tak ada lagi wujud selain daripada ini. Tak adanya 1/5, tak adanya 1/7. Maka yang fardu ini ada 6 menurut Al-Quran. Kaedah ingat, cara mengingati bahagian-bahagian ini adalah dengan hanya mengingati 2 bahagian terbesar sahaja, iaitu 1/2 dan 2/3. Kemudian kedua-dua bahagian ini dibahagikan dengan 2 sebanyak 2 kali. Ini kaedah untuk mudah kita ingat. Daripada 6 ni macam mana nak ingat? 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, lagi satu apa? Jadi nak ingat bagaimana kaedah ulama ajar, iaitu ingat 2 bahagian yang terbesar, iaitu paling besar apa dia? 2/3 dan juga 1/2. 1/6 lebih sedikit daripada 1/2. 1/3 lebih sedikit daripada 1/2. Maka ambil 2 bilangan yang paling banyak
Pertama 2/3 dan yang kedua 1/2. Maka dibahagikan dengan 2. 1/2 bahagi 2 dapat 1/4. 1/4 bahagi 2 dapat 1/8. Jadi kita dapat 1/2, 1/4, 1/8. Ini dari 1/2. Satu dari 2/3 pula bahagi dengan 2. 2/3 bahagi 2 jadi 1/3. 1/3 bahagi 2 jadi 1/6. Maka kita akan dapat 6 nilai, 6 pecahan. Yang mana 6 pecahan ini merupakan jenis fardu yang telah ditentukan oleh Allah. Cara lain untuk mengingatinya ialah dengan mengambil dua bahagian terkecil, iaitu 1/8 dan 1/6. Sama juga kaedahnya, ambil daripada yang terkecil, tetapi yang ini bukan bahagi, kalikan dengan 2. Kemudian kedua-duanya didarabkan dengan 2 sebanyak 2 kali. Ahli-ahli waris fardu, ashabul furud. Semua ahli waris daripada kalangan perempuan mewarisi harta secara fardu, kecuali puan yang membebaskan hamba, mu'tiqah. Dia ada hamba, kemudian dibebaskan hambanya. Hambanya bekerja, ada harta, belum ada waris, belum sempat berkahwin, belum ada anak, meninggal dunia. Maka bekas tuan ini tadi yang perempuan mendapat secara asabah. Adapun di kalangan 10 orang wanita yang lain, 15 lelaki, 10 wanita, selain daripada pembebas hamba, semuanya mendapat secara fardu, ditetapkan secara fardu. 1/2, 2/3, dan ada kala mendapat asabah apabila bersama dengan lelaki. Asalnya perempuan tak ada asabah, tetapi dapat asabah bagi dengan sebab ada lelaki. Contoh, anak perempuan, bila seorang dapat 1/2, bila 2 orang atau lebih dapat 2/3. Tetapi kalau anak perempuan bersama dengan anak lelaki, maka dia mendapat asabah dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Asalnya perempuan dapat fardu, kecuali satu sahaja, iaitu bekas tuan yang perempuan. Manakala daripada kalangan lelaki pula, hanya suami, bapa, datuk sebelah bapa dan saudara lelaki seibu sahaja yang mewarisi secara fardu. Siapa dia? Suami. Suami dapat fardu sahaja, dia takkan dapat asabah. Dan suami cuma ada 2 keadaan, 1/2 dan 1/4. Bila 1/2? Bila si mati isterinya tidak ada anak. Bila si mati isterinya ada anak, maka suami dapat 1/4. Bapa dapat fardu asalnya, iaitu 1/6, 1/3. Tetapi jika tiada waris di kalangan furu', yang lepas kita dah bincangkan, furu', usul, kemudian hawashi, sebelah pinggir kanan kiri. Bila kata usul, ayah, atuk dan ke atas. Bila kata furu', anak, cucu dan ke bawah. Ayah ni asal dapat fardu, boleh jadi 1/6, boleh jadi 1/3, lihat pada situasi si mati. Tetapi kalau si mati tak ada anak, maka ayah akan dapat fardu campur dengan asabah. Kemudian datuk sebelah bapa, sama keadaannya di tempat bapa. Sekiranya bapa tiada, ada bapa, datuk terhalang. Ada datuk, bapa tak ada, baru datuk dapat. Ada onyang, ada datuk, onyang tak dapat. Dan saudara lelaki seibu sahaja. Sebab saudara lelaki seibu ni dia special, dia tak dapat nisbah 2 dengan 1 dengan perempuan. Kalau ada 2 orang, seorang saudara seibu lelaki, seorang saudara seibu perempuan, kedua-duanya akan mewarisi asabah dengan cara sama rata. Berbeza dengan adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik sebapa, yang ni nisbah lelaki 2,
perempuan satu. Yang ini merujuk dalam hal bab kalalah yang lepas kita dah bincangkan tentang masalah kalalah, iaitu si mati tak ada anak tetapi ada adik-beradik. Bila adik-beradik sahaja ada, yang lelaki dan perempuan seibu sebapa, maka dapat mereka nisbah lelaki 2, perempuan 1. Kalau yang adik-beradik sebapa, maka sama juga nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Tetapi kalau yang adik-beradiknya seibu, sama ibu lain bapa, ini dia ada, maka tak kira lelaki atau perempuan akan mendapat 1/6 dengan sama rata. 104. Sebahagian besar ahli waris fardu mempunyai lebih daripada 1 bahagian. Bila kata lebih ni bukan dia dapat banyak, dapat 2 kali, dapat 3 kali, tak. Maknanya situasi dia kadang-kala ada 2, kadang-kala ada 3. Contoh, macam suami tadi, dia ada 2 keadaan, 1/2 dan 1/4. Ayah ada 3 keadaan, 1/6, 1/3, 1/6 bersama dengan asabah atau bagi. Ibu pun begitu, 1/3, 1/6, 1/3 bagi. Jadi setiap orang tu boleh jadi dapat, bukan dapat, banyak jenisnya, banyak ketentuannya melihat kepada keadaan si mati, siapa waris yang tinggal. Maka setiap waris yang ada boleh jadi mempengaruhi waris yang lain dapat berapa. Contoh, si mati ada anak, ada suami, dengan ada anak ni tadi mempengaruhi bahagian suami. Daripada asal suami dapat 1/2, tetapi dengan sebab ada anak si mati, maka suami dapat 1/4. Yang pertama, kewujudan ahli waris yang lain. Sebahagian besar ahli waris fardu mempunyai lebih daripada 1 bahagian. Ini kerana bahagian mereka akan dipengaruhi oleh 2 keadaan. Keadaan pertama dengan sebab kewujudan ahli waris yang lain. Macam tadilah, suami tadi dengan sebab ada kewujudan anak semati, maka dia dipengaruhi bahagian dia. Kebanyakan bahagian ahli waris fardu akan dipengaruhi dengan kehadiran ahli waris tertentu. Contohnya, bahagian suami akan dipengaruhi oleh anak kepada si mati. Kenapa ditekankan anak kepada si mati? Kerana boleh jadi anak kepada si mati ini bukan anak suami tadi. Contoh, lelaki kahwin dengan janda, ada anak. Kahwin tak sampai setahun, isterinya meninggal dunia. Status isteri ni ada anak ke tidak? Ada, walaupun dengan suami sebelumnya. Jadi bagi yang suami sekarang ni, dia dapat 1/2 ke 1/4? 1/4. Dia kerana isteri ni tadi mempunyai anak, walaupun bukan anak dengan dia. Sebab tu dia mention dekat sini, penulis mention dipengaruhi, contohnya bahagian suami akan dipengaruhi oleh anak kepada si mati, supaya kita dapat tangkap bila kata anak kepada si mati. Tak semestinya anak yang bersama dengan suami ketika itu, ataupun anak dengan suami yang lain. Walaupun anak zina, na'udzubillah, walaupun sekalipun anak zina, bila anak zina dia tak mempusakai atau mewarisi harta ayah zina, tetapi dia mewarisi harta ibunya. Hubungan anak zina dengan ibu tidak akan terputus. Dia cuma tak ada ayah, tak boleh dinasabkan, tetapi ibunya sah, maknanya dikira ada hubungan dengan ibu. Contoh, dia kahwin dengan seorang perempuan yang dah terlanjur ada anak, kahwin, kemudian belum sempat ada anak, isterinya meninggal. Isteri ini tadi dikira ada anak, sekalipun anak zina, na'udzubillah. Contohnya, bahagian suami akan dipengaruhi oleh anak kepada si mati, iaitu suami memperolehi 1/2 jika si mati tiada anak dan 1/4 jika si mati mempunyai anak. Namun begitu,
Hanya ahli waris yang berhak sahaja yang dapat mempengaruhi bahagian ahli waris fardu. Manakala ahli waris yang tidak berhak, iaitu zawil arham, kita dah bincangkan minggu lepas, di antara zawil arham yang tidak termasuk di kalangan 25 orang waris, 15 lelaki, 10 perempuan, selain daripada dia adalah dipanggil, digelar sebagai zawil arham. Contoh, anak daripada anak perempuan, cucu kita. Kita ada anak perempuan, anaknya cucu kita, itu bukan waris. Tetapi anak daripada anak lelaki kita, sama ada cucu yang perempuan atau yang lelaki, dia dikira waris. Cucu sebelah anak perempuan tidak dikira waris, tetapi dipanggil zawil arham. Kewujudan mereka tidak memberi kesan kepada bahagian ahli waris fardu. Kewujudan zawil arham ini tidak memberi kesan kepada bahagian ahli waris fardu. Yang memberi kesan siapa? Ahli fardu yang lain, waris yang fardu yang lain, yang akan memberi kesan kepada bahagian waris-waris tertentu. Misalnya, ibu si mati akan mendapat 1/3, walaupun ketika itu si mati mempunyai cucu lelaki daripada anak perempuan. Ini waris ke zawil arham? Zawil arham. Kerana cucu lelaki daripada anak perempuan tidak termasuk waris. Kerana kata cucu hanya dari jalur anak lelaki sahaja. Cucu lelaki ke cucu perempuan daripada anak lelaki baru dikira waris. Adapun cucu sama ada lelaki atau perempuan daripada anak perempuan dipanggil zawil arham. Misalnya ibu si mati akan mendapat 1/3, walaupun ketika itu si mati mempunyai cucu lelaki daripada anak perempuan, zawil arham. Sepatutnya ibu memperolehi 1/6 jika si mati mempunyai keturunan ke bawah, namun keturunan yang maksudkan ialah keturunan yang merupakan ahli waris yang berhak sahaja, iaitu merujuk pada jalur anak lelaki dan ke bawah sahaja. Adapun anak perempuan terputus sehingga anak perempuan yang di bawahnya bukan lagi dikira sebagai waris. Yang kedua, bilangan ahli waris. Ada sebahagian kecil ahli waris yang mana bahagian mereka dipengaruhi oleh bilangan individu ahli waris tersebut. Contohnya, anak perempuan, jika dia berseorangan, maka bahagiannya 1/2. Siapa-siapa yang meninggal dunia, anaknya cuma seorang perempuan, maka anak perempuan ini akan mendapat 1/2. Namun, jika bilangan mereka lebih daripada seorang, semua perempuan, 2 orang, 3 orang, 10 orang, tapi semua perempuan, maka bahagian mereka ialah 2/3 dikongsi secara sama rata. Kalau ada lelaki, seorang lelaki, 10 perempuan, seorang lelaki, tak dapat 2/3, akan mendapat asabah dengan nisbah lelaki tadi 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ini ketetapan bagi anak perempuan. Seorang 1/2, 2 atau lebih 2/3 sama rata. Bersama dengan yang lelaki, maka nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Ahli waris fardu dan bahagian-bahagian mereka. Yang pertama, suami mempunyai 2 bahagian, iaitu yang pertama 1/2. Bila mana suami ini akan mendapat 1/2? Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah, iaitu sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Bila kata bahagian bawah, golongan bawah, tak semestinya anak saja. Anak kepada anak, cucu si mati, ataupun cicit si mati. Dia ada cicit, cucu dah tak ada, anak dah tak ada. Si mati ni dia ada anak asalnya, kemudian anak ni ada anak cucu kepada si mati. Jadi anak ni meninggal dunia dulu, maka ada cucu.
tetap suami tadi tak dapat 1/2 kerana ada golongan bawah. Tak semestinya anak, maknanya daripada anak sehingga ke bawah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu, kum ni kepada siapa? Suami-suami. Dan bagi kamu suami-suami, nisfu 1/2, separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Kemudian bahagian yang kedua bagi suami 1/4. Bila mana? Bila si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki atau anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hinggalah ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Bila ada sahaja, walaupun seorang, tak ada anak, ada cucu, maka suami tadi dapat 1/4, tak dapat 1/2. Ada seorang, bukan anak, bukan cucu, tapi cicit, juga suami cuma dapat 1/4, bukan dapat 1/2. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Jika mereka mempunyai anak, maka bagi kamu 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Walad di sini bukan hanya anak sahaja, tetapi ke bawah, cucu, cicit, sampailah ke bawah. Kalau ada 4 keturunan wujud, yang si mati ini umur 200 tahun contoh. Jadi dia ada anak, ada cucu, ada cicit. Anaknya meninggal dunia dulu, semua meninggal. Cucunya pun semua meninggal. Yang ada cicit, maka suami jika masih ada dapat 1/4 kerana si mati ini ada golongan bawah, cicit. Walaupun seorang, walaupun bukan anak, tetapi cicit daripada jalur anak yang lelaki. 106. Bahagian isteri. Isteri sama ada seorang atau lebih. Kalau dia 2 orang, sama juga, kongsi sama rata. Isteri kalau seorang untunglah. Kalau 4 orang, bahagiannya tetap sama dan kongsi sama rata. Bukan bahagian isteri contoh 1/4. Oh, seorang dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4/4, habis dah. Tak, 1/4 dikongsi dengan 4 orang tadi. Jika isteri seorang atau lebih mempunyai 2 bahagian, iaitu yang pertama 1/4. Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah. Si mati ni siapa? Suaminya. Suaminya meninggal dunia, isteri ni tadi. Kemudian si mati ni tadi, suami ni tadi tak ada golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki, maka isteri ini akan dapat 1/4. Yang ini anak yang mengikut nasab. Anak zina tidak termasuk. Berbeza dalam keadaan ibu tadi. Bagi ibu tadi, walaupun dia ada anak zina, dia berstatus ada anak. Tetapi ayat, jika ada anak zina, tidak berstatus ada anak. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka, yakni isteri-isteri pula, 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Yang kedua, bahagian bagi isteri-isteri 1/8. Tadi 1/4, yang ni 1/8. Nampak macam banyak ujungnya, rupanya lagi sikit. 1/4 lagi banyak daripada 1/8, tapi dia nampak 80 banyak, lagi sikit sebenarnya. 1/2 lagi banyak daripada 1/4. 1/2 lagi banyak daripada 1/8. Walaupun nampak dengan 2 je, tapi lagi banyak bahagian dia. Bila isteri sini dapat 1/8? Jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki
hingga ke bawah atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, yaitu isteri-isteri, falahunna. Hunna itu merujuk kepada isteri-isteri. Fa in kana lakum, kum tu siapa? Yaitu suami-suami. Suami-suami atau lelaki-lelaki yang mati ada anak, waladun falahunna, maka bahagian mereka, yakni isteri-isteri, as-sumun, 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Perhatian, muka surat 107. Jika isteri lebih daripada seorang, maka bahagian mereka akan dibahagikan sama rata sesama mereka. Umpamanya, jika 3 orang isteri mendapat 1/8, maka setiap orang isteri akan mendapat 1/24. Bukan seorang pun dapat 1/8. Macam mana dapat 24? 8 kali 3. Ibarat 1/8 tu 10 ringgit. 10 ringgit ni bahagilah dengan 3 orang isteri ni tadi. Bahagian suami dan isteri hanya dipengaruhi oleh golongan bawah si mati sahaja, iaitu keturunan bawah si mati, anak, cucu, cicit sehinggalah ke bawah. Bila ada, baru dia mempengaruhi bahagian pasangan suami atau isteri si mati. Golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian suami dan isteri sama sekali. Sekalipun baru bernikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM300 tunai, saksi kata sah, alhamdulillah, meninggal dunia, maka isteri akan dapat 1/4. Jika si mati ni tadi terunalah, belum pernah ada anak. Kalau duda ada anak, maka isteri ni tadi dapat 1/8. Atau isterinya meninggal dunia, terkejut, oh dah jadi isteri meninggal, oh terkejut, suami ni tadi dapat 1/2. Jika isteri ni tadi gadis, belum pernah berkahwin, belum pernah ada anak. Tapi kalau ada anak janda, maka suami dapat 1/4. Ayah, ibu, adik-beradik si mati tak ada hak untuk menafikan. Ini yang pernah saya ceritakan sebelum ini, antara dalil, antara hukum Allah, antara syariat dengan akal bila bertembung. Kadang-kadang kita lemah iman sehingga sanggup menolak syariat. Oh dahlah, aku tak suka kau kahwin dengan anak aku. Aku terima kau sebab anak aku nak kau je. Tiba-tiba anak aku meninggal, separuh harta dia engkau dapat. Ini biasa berlaku dekat drama-drama ke, dan dalam realiti pun pernah berlaku. Sahabat saya cerita kisah benar, bila mana seorang perempuan ini banyak harta, kahwin 8, kemudian berkahwin dengan pilihan dia bukan warga negara. Jadi mak ayah perempuan ni tak berkenan lah. Aku tak ada lagi lelaki orang Malaysia sampai aku nak kahwin dengan orang luar. Tapi dah pilihan anaknya, terpaksalah suka, terpaksalah redha, terpaksalah rela. Kahwin-kahwin tak sampai setahun meninggal dunia. Suami dapat 1/2. 1/2. Tuan-tuan, puan-puan, kalau jadi mak ayah pengantin perempuan nak bagi tak? Dia ketawa. Nak bagi tak 1/2? Kalau hartanya 1,500, tak apalah, pecah mata je bagi 500. Tapi kalau hartanya 10 juta, 5 juta nak bagi tak? Ini akal nafsu bertembung dengan syariat. Dalam kes ini kawan saya kata, mak ayah pengantin perempuan tak bagi, makanlah kau harta secara batil. Makan secara batil. Dia menafikan hak, sebab dia tahu yang ni orang luar. Kalau dia nak tuntut pun bukan mudah nak berurusan. Orang luar faham lah, bukan warga negara nak berurusan dekat mahkamah dan sebagainya. Jadi dia menafikan.
makanlah dia harta yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Kullu lahmin nabatat min haramin, kata Nabi. Setiap daging yang masuk dalam badan kita yang tumbuh dari sumber yang haram, fannaru aulabi, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sikit pun masuk neraka, sekalipun sebatang kayu sugi, kata Nabi. Kayu sugi agak-agak berapa tu? RM1 ada tak? Lebih kurang lah. Kalau tak seribu talim tu sedap-sedap RM1 dapat 3, RM1 dapat 2, 50 sen. Berbalik 50 sen masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita tahu, kita belajar, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Yang tak tahu tu, yang menentang kebanyakan tak faham dan tak tahu. Kadang-kadang ada yang tahu tapi nak juga tentang. Itu masalah juga. Iman manusia yang kus wa yazid, kadang-kadang kat bawah, kadang-kadang kat atas. Bila dalam keadaan dia terdesak, dia memerlukan syariat, ditolak tepi. Na'udzubillah. Dan asal dia cakap kurang apa? Saya tak buat macam 8.34 azan 8.43. Anak kandung dan anak tiri. Terkadang golongan bawah si mati tetap memberi kesan kepada pasangan, walaupun pasangan tersebut tidak mempunyai anak lagi. Contohnya, seorang lelaki duda yang mempunyai anak telah berkahwin dengan seorang anak dara dan mereka belum dikurniakan anak lagi. Jika lelaki tersebut meninggal dunia, isterinya akan mendapat 1/8, bukan 1/4, kerana arwah suaminya mempunyai anak kandung daripada perkahwinan sebelum ini. Walaupun perkahwinan kedua ini mereka tidak dikurniakan anak lagi. Walaupun isteri ini tadi benci dengan anak tirinya, dihalaunya keluar rumah, tak berjumpa berpuluh-puluh tahun, dia berkahwin dengan suaminya yang duda ada anak tadi, tak dikurniakan zuriat, meninggal suaminya, tetap isteri ini tadi dapat 1/8. Tetap dapat 1/8 jika anak ini tadi masih hidup. Kalau anak dah tak ada, meninggal dunia dahulu sebelum ayahnya, iaitu suami, barulah isteri tadi dapat 1/4. Sekiranya isteri tersebut meninggal dunia dahulu daripada suaminya, suaminya akan memperolehi 1/2, bukan 1/4. Walaupun suami ada anak, status ada anak ini merujuk kepada si mati, bukan kepada waris. Suami ini tadi sebagai waris, walaupun dia ada anak, tetapi dia tetap dapat 1/2 kerana si mati tak ada anak. Hanya anak kandung si isteri sahaja yang boleh mengurangkan bahagian suami kepada 1/4, bukan anak tirinya, yakni anak suami. Dalam kes ini, isteri tidak mempunyai anak kandung, maka suami dapat 1/2. Anak zina. Jika seorang perempuan mempunyai anak zina, sama ada dengan suami sekarang atau lelaki lain, maka anak tersebut boleh memberi kesan kepada bahagian suami jika isteri meninggal dunia. Misalnya, seorang perempuan yang mempunyai anak zina baru berkahwin dengan seorang lelaki, kemudian perempuan tersebut mati tanpa mempunyai anak dengan suaminya. Suaminya ketika itu mendapat 1/4, bukan 1/2, kerana perempuan itu mempunyai anak, sekalipun anak zina. Kerana hubungan anak dengan ibu tidak akan terputus. Hubungan anak dengan ayah dengan sebab nikah, dengan sebab nasab, dengan sebab perkahwinan. Tetapi hubungan anak dengan ibu tidak akan terputus, sekalipun anak yang sah taraf ataupun tidak sah taraf, hubungan tetap ada. Dan boleh mewarisi harta ibunya
dan begitu juga ibunya boleh mewarisi harta anaknya. Jika seorang lelaki yang ada anak zina sama ada dengan isteri sekarang atau perempuan lain, na'udzubillah, maka anak itu tidak memberi kesan kepada bahagian isteri jika suami meninggal dunia. Dia bercinta dengan perempuan, dengan awet dia, terlanjur mengandung. Bila dah mengandung, terus kahwin. Kemudian anaknya tadi, walaupun dari sudut genetiknya anak dia, tetapi nasabnya tidak dinasabkan kepada ayahnya. Maka kalau meninggal dunia isteri ini tadi, suami dapat 1/2. Maaf, kalau meninggal dunia suami, isteri mendapat 1/4. Tak dikira anak lelaki ini tadi, walaupun benih dia, tetapi disebabkan luar nikah, maka tak dikira. Keberadaannya tidak mempengaruhi ibu, yaitu isteri si mati. Seumpama seorang lelaki yang mempunyai anak zina baru berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian lelaki itu mati tanpa mempunyai anak dengan isterinya itu. Ketika itu si isteri memperolehi 1/4, bukan 1/8, kerana anak zina itu bukan ahli waris kepada suaminya, sekalipun benih dia. Yang ketiga, bapa. Bapa mempunyai 3 bahagian, 3 keadaan seorang bapa akan mewarisi harta. Keadaan pertama 1/6. Bila mana bapa dapat 1/6? Jika si mati mempunyai golongan bawah. Si mati ada anak. Kita dah kenal 25 golongan, 15 lelaki, 10 perempuan. Jika berkumpul ke 25 ini, 5 orang dia akan dapat. Siapa dia? Ibu, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Maka ibu, ayah ini kita bincangkan tentang ayah, dia tetap akan dapat walau apa jua keadaan, selagi mana dia tidak terkait dengan 3 perkara yang menghalang untuk dia mewarisi harta. Sama ada dengan cara membunuh, sama ada dengan cara walak, penghambaan, ataupun dengan cara berbeza agama. Tak ada perkara menghalangkan, ayah, ibu pasti akan dapat. Cuma banyak atau sedikit lihat pada waris-waris si mati yang ada. Jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki, maka ayah akan mendapat 1/6. Dalilnya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, iaitu anaknya, jika si mati itu mempunyai anak. Jika anak itu ada anak lagi, cucu kepada ayah ni tadi. Kalau tak ada, barulah dapat 1/3. Kalau ada, 1/6. Siapa? Ibu, ayah akan dapat 1/6 bila si mati ada anak dan ke bawah. Keadaan kedua, bagi seorang ayah akan mendapat 1/6 bersama dengan asabah. Guru saya almarhum bila menceritakan, dibincangkan tentang bahagian ayah 1/6 bersama asabah, walaupun hakikatnya nanti jumlah ayah sama, tetap wajib untuk kita kira bahagian fardu ayah dahulu 1/6, kemudian dicampurkan dengan asabah. Walaupun penghujungnya jumlah ayah sama juga, kalau kita kata ayah dapat asabah pun tetap dapat jumlah yang sama. Tapi 1/6 ini adalah ketentuan kefarduan Allah, wajib kita tentukan dahulu, kemudian baru ada bagi tambah kepada bahagian ayah. Maka dalam keadaan yang kedua ini, seorang ayah dapat 1/6 memang dah pasti, tambah dengan asabah, bagi jika ada. Bagaimana keadaannya jika si mati mempunyai golongan bawah yang perempuan sahaja? Si mati ini ada anak perempuan je, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, dan ke bawah dari jalur anak yang lelaki. Sekalipun anak perempuannya ramai, 20 orang, semua perempuan,
maka ayah ini tadi tetap mendapat baki asabah. Fardu dapat dah 1/6 dan bakinya juga akan dapat dengan sebab si mati tidak ada waris di bahagian bawah yang lelaki. Jika si mati mempunyai golongan bawah yang perempuan sahaja, sama ada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki atau cicit perempuan daripada cucu lelaki hingga ke bawah, tiada golongan bawah yang lelaki sama sekali. Dalilnya ialah gabungan daripada dalil 1/6 dan dalil asabah. Dan yang ketiga, seorang ayah akan mendapat asabah jika si mati tidak mempunyai golongan bawah langsung, sama ada anak lelaki atau anak perempuan, cucu, cicit dan ke bawah tak ada, maka ayah ini akan mendapat asabah keseluruhan baki yang ada. Biasa kalau keadaan begini, warisnya satu, ibu dan ayah saja. Ataupun ada adik-beradik sekalipun, adik-beradik juga tidak akan dapat kerana ayah si mati masih ada. Maka ayah akan dapat asabah. Ibu dapat 1/3 kerana si mati tak ada anak langsung. 1/3, bakinya 2/3 asabah. Dapat tak nisbah 2 lelaki, 1 perempuan? Dapat. Ayah 2/3, ibu 1/3. Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, cucu perempuan daripada anak lelaki. Dalilnya, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha faman baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya, yang paling dekat dengan si mati. Dan turutan-turutannya ulama dah bincangkan. Turutan pertama di kalangan anak, cucu yang lelaki dan ke bawah. Bila tak ada golongan bawah, baru golongan atas, ayah, datuk, monyang dan ke atas jika ada. Bila bawah tak ada, atas tak ada, baru pergi ke bahagian tepi, iaitu adik-beradik. Bila adik-beradik tak ada, baru pergi kepada pakcik. Adik-beradik tak ada, anak buah daripada adik-beradik pun tak ada, baru pergi kepada pakcik. Bila kata pakcik, pakcik sebelah ayah, ammu syakik, adik-beradik lelaki dengan ayah si mati. Tak ada juga anaknya, iaitu sepupu dengan si mati. Itu turutan bagi asabah. Bila ada anak, maka ayah dan lain-lain terhalang mendapat asabah. Tak ada anak, baru pergi yang kedua, ayah dan ke atas. Tak ada anak, tak ada ayah, pergi ke adik-beradik. Tak ada tiga-tiga ni, pergi kepada anak adik-beradik. Tak ada juga, pergi ke pakcik. Tak ada pakcik, pergi ke anak pakcik. Tak ada juga, pergi ke Baitul Mal. Terakhirnya pergi ke Baitul Mal, kerana dah tak ada waris lagi dah. Kita di Selangor ada Baitul Mal, harta yang tidak dituntut ataupun tak ada waris, maka pergi kepada Baitul Mal. Bahagian bapa hanya dipengaruhi oleh golongan bawah si mati sahaja, iaitu keturunan bawah si mati. Golongan ahli waris yang lain seperti isteri, datuk, saudara dan bapa saudara tidak memberi kesan kepada bahagian bapa sama sekali. Sikit lagi kita masuk dalam bab ibu sebelum kita berhenti. Ibu juga mempunyai 3 bahagian. Yang pertama 1/6. Bila mana ibu dapat 1/6? Jika si mati mempunyai golongan bawah, maknanya ada anak. Sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu, cicit belah anak lelaki dan ke bawah, maka ibu akan dapat 1/6. Dalilnya, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.
jika si mati itu mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Atau si mati mempunyai lebih daripada seorang saudara, yaitu adik-beradik sahaja daripada golongan tengah, yaitu saudara lelaki, saudara perempuan, sama ada seibu sebapa atau seibu. Sama ada bilangan mereka tidak bercampur seperti ada 3 saudara seibu sebapa, atau bercampur seperti ada seorang saudara sebapa dan seorang saudara seibu. Dalilnya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Bila kata ikhwatun merujuk kepada adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati ini dia mempengaruhi bahagian ibu si mati. Bila ada adik-beradik, ibu si mati tak dapat 1/3. Sekalipun si mati tak ada anak, tetapi ibu dapat 1/6. Tetapi adik-beradik si mati mempengaruhi tak bahagian ayah? Tidak. Sekalipun ada adik-beradik, dia takkan dapat juga dengan sebab adanya ayah. Maka ayah akan dapat tadi berapa? 1/6 campur dengan asabah. Tetapi adanya adik-beradik si mati mempengaruhi bahagian ibu si mati. B 1/3. Bila ibu dapat 1/3? Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, cucu perempuan daripada anak lelaki, atau si mati mempunyai seorang sahaja atau tidak mempunyai saudara adik-beradik sahaja daripada golongan tengah, iaitu saudara lelaki, saudara perempuan, saudara seibu sebapa atau seibu. Dalilnya fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihis sudus. Jika dia, iaitu si mati, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Maka tak ada adik-beradik, barulah ibu dapat 1/3. Anak memang tak ada dah. Dalam masa yang sama si mati pun tak ada adik-beradik, dia tunggal, barulah ibu dapat 1/3. Yang ketiga 1/3 daripada baki. Tadi 1/6, 1/3. Yang ni 1/3 daripada baki. Tunggu ada baki, baru ambil 1/3 untuk ibunya. Bila mana jika si mati hanya mempunyai ibu, ayah dan suami atau isteri. Yang ini dalam masalah Umariyatain. Yang ini kita akan masuk nanti pada tajuk yang berkaitan. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi belakang-belakang muka surat 287 nanti, 288 kita akan masuk. Ada 3 keadaan musyarakah. Kemudian ini salah satunya, dan masalah datuk bertemu dengan saudara nanti. Yang tu dia ada special case. Bahagian ibu 1/3, 1/6 dan 1/3 hanya dipengaruhi oleh golongan bawah dan golongan tengah adik-beradik sahaja. Golongan lain seperti isteri, datuk dan bapa saudara tidak memberi kesan kepada bahagian ibu. Perhatian, bahagian ibu tetap akan dipengaruhi oleh adik-beradik walaupun mereka terhalang daripada menerima pusaka. Macam saya kata tadi, adanya adik-beradik si mati, walaupun adik-beradik ini tak dapat, tetapi dengan adanya mereka mempengaruhi bahagian ibu. Misalnya si mati mempunyai bapa, ibu dan 3 orang adik-beradik. Ahli waris yang layak ialah bapa dan ibu sahaja. Adik-beradik tidak layak kerana dihalang oleh bapa. Walaupun mereka dihalang oleh bapa, namun mereka dapat mempengaruhi bahagian ibu, iaitu ibu akan memperolehi 1/6, bukan 1/3. Bila ibu dapat 1/3, bila si mati tak ada anak dan juga tak ada adik-beradik. Yang kelima, datuk sebelah bapa, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Faham ke tak ni sebenarnya? Bapak fahamlah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman. Mudah-mudahan tak faham pun Allah beri pahala keberkatan berada dalam majlis ilmu. Kurang-kurangnya bila ditanya pernah tak belajar? Pernah. Akhirat nanti Allah tanya kita. Kalau dalam kampung kita ni tak ada orang yang belajar. Kita belajar tapi tak faham.
terangkat juga tanggung jawab daripada orang yang lain, mudah-mudahan. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun ada kesalahan bahasa dan boleh hadir tuan-tuan dan juga puan-puan tidak tanggung dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.